Okey, baik. So kita ke chapter 2, bab 2 dalam buku Wang Emas. Manfaat emas terhadap keuangan. Okey. Emas sebagai forgotten saving. Tadi kita dah go through sikit tentang emas sebagai forgotten saving. So ini adalah satu topik tentang emas sebagai forgotten saving dengan lebih detail. Antara masalah saya apabila menyimpan duit dalam bank ialah selalu belik buku akaun. Apabila sudah tahu berapa duit yang ada, mulalah merancang hendak beli itu dan ini. Perlu beli itu dan perlu beli ini. Walaupun pada hakikatnya ia bukanlah dikategorikan sebagai keperluan. Apabila rasa ada duit, mulalah gatal tangan. Bulan ni keluarkan sedikit, bulan depan keluarkan sedikit, lama-lama simpanan pun makin kurang. Setiap duit yang dikeluarkan untuk berbelanja, beli itu dan ini, semua ada justifikasinya. Semua dianggap perlu, kalaupun bukan satu pembaziran, namun jika aliran ini tidak dapat dihentikan, jawabnya jumlah simpanan tak akan ke mana-mana. Walaupun pepatah mengatakan simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, namun realiti yang berlaku ialah simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit. Ini adalah salah satu penyakit keuangan. Simpan sikit-sikit, sekali bocor jumlahnya banyak. Awal bulan potong gaji, masuk ke akaun simpanan. Akhir bulan korek semula. Sebab tu guru-guru keuangan sarankan setiap kita ada satu simpanan yang dinamakan simpanan untuk dilupakan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai forgotten saving. Simpan dan terus lupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Kita tidak ambil tahu berapa jumlah simpanan semasa. Tahu-tahu tabungan sudah banyak apabila kemaskini buku akaun atau membuat kiraan pada 2 atau 3 tahun berikutnya. Forgotten saving ni penting supaya duit simpanan tidak bocor, bahkan sentiasa bertambah. Apabila memikirkan kebocoran wang simpanan yang agak sukar dikawal, kadang-kadang saya terfikir hendak buang saja buku akaun tu ataupun postkan sahaja buku akaun tu ke kampung supaya tak tahu berapa jumlah simpanan semasa serta menyulitkan untuk membuat pengeluaran wang. Apa yang saya tahu, sebahagian pendapatan perlu dipotong dan dimasukkan ke akaun tersebut setiap bulan. Duit itu hanya dikeluarkan apabila benar-benar dalam kecemasan ataupun ada peluang pelaburan yang lebih baik. Bila baca topik ni kan, dia rasa macam penulis ni tahu ke apa yang terjadi ni? Rupanya semuanya masalah semua orang sama. Okey, masalah semua orang sama ya. Dengan keuangan ni masalah semua orang sama. Kita ada setengah orang memang tak boleh simpan, tak boleh menyimpan sebab gaji memang paras-paras hidung. Memang tak boleh simpan. Tapi ada setengah orang dia boleh simpan tapi simpanan tu tak kekal. Okey. Yang tu saya lah. Saya boleh simpan. Kiranya dengan kata lain, kalau gaji tu ada lebihan, boleh simpan. Tapi tak boleh, simpanan tu tak boleh kekal. Simpanan tu tak boleh kekal. Asyik duk tu ingat aku itu ada transfer dekat situ. So dulu kalau ikut penulis pakai buku. Macam tabung haji kan pakai buku, ASB pun pakai buku. Sekarang tak ada pakai buku dah, semua pakai apps. Nak check pakai apps. Semua pakai apps. So mungkin ada setengah je yang macam contoh ASB boleh withdraw pakai apps. So yang tu dah jadi orang kata mudah untuk dikeluarkan. Tabung haji setakat yang saya tahu dia tak boleh withdraw daripada app tapi boleh semak lah. Kita boleh semak. So masih lagi bertahan tapi kita selalu tengok harga bila tengok nombor akaun tu. Bila kita ingat nombor dalam akaun tu, kita akan merancang. Okey, merancang benda ini adalah kita akan macam penulis bagi tahu, kita akan justify setiap pembelian kita. Ini perlu untuk ini. Semua rasa perlu. Padahal bila dah ada, kita tak guna pun kadang tu. Jadinya untuk mengelakkan daripada penyakit ni terus berleluasa, kita tukar jadi dalam bentuk emas. Bila kita dah ada dalam bentuk emas, kita lupa yang kita ni sebenarnya ada duit. Sebab emas tu sendiri
adalah duit. Kalau kita nak jual, kita boleh jual bila-bila masa untuk dapatkan cash, ataupun kita boleh pajak untuk dapatkan cash. Itu yang menariknya bila kita simpan emas. Kita dah apa orang cakap, secure dari keuangan kita untuk kekal berada bersama kita supaya tak pergi ke ke mana-mana yang tak sepatutnya. Okey, baik. Seterusnya, melupakan simpanan dengan emas. Sejak mula menyimpan emas, setelah mula menyimpan emas sejak 2010, saya dapati antara cara berkesan mengawal masalah kebocoran simpanan ialah menyimpan dalam bentuk emas. Emas boleh dijadikan sebagai forgotten saving yang berkesan sebab emas tiada nombor. Di mana sebenarnya nombor-nombor itu itulah yang mengganggu emosi kita untuk berbelanja. Bila simpan emas, saya tak tahu berapa nilai simpanan yang ada. Yang saya tahu hanyalah berapa keping emas yang saya ada. Bahkan saya tak ambil tahu langsung berapa kepingan yang saya sudah miliki, kecuali ketika nak keluarkan zakat simpanan emas setahun sekali. Okey, yang ni pun saya setuju. Saya setuju sebab sebab bila kita dah buat, kita tahulah kan. Kita dah tahu dah. Bila kita simpan emas, kita tak boleh nak pergi, kalau kita buka platform shopping kan online, kita tengok nombor dalam bentuk RM tu, kita tak boleh nak guna dengan emas. Sebabnya kan kalau emas ni, kalau emas kita nampak dia sekeping, 1 dinar. Lepas tu kita tak boleh nak jual beli dengan emas ni lah. Maksudnya tak ada yang keluar harga terus 1 dinar dapat benda ni. Tak ada. Kita tahu kalau nak dapat ni kena tukar dulu kena jual dulu, kena pajak dulu baru dapatkan nilai dia. Macam tu lah. Ataupun ada setengah orang dia punya mainan, kan sekarang kalau dekat Public Gold 100 dah boleh jadi emas kan, 0.3 gram something dengan RM100. So bila dia nak belanja, dia teringat, oh ni 100 ni aku boleh dapat emas sekian. Jadinya bila ada emas ni, dia jadikan kita lupa yang dijadikan kita ada orang kata protection sebelum kita nak berbelanja. Itu yang menariknya dengan emas. Dan betul juga bila kita simpan emas, Nana siapa yang pengguna akaun emas Gap Public Gold, dia simpan, lepas tu kita withdraw, simpan kita withdraw, kita dah lupa dah berapa gram sebenarnya aku beli tahun ni macam tu. Melainkan kalau orang Islam, kita akan kira. Kalau macam saya tunggu bulan Ramadan, kita akan kira untuk bayar zakat. Masa tu lah, masa tu baru tahu, oh banyak ni dalam emas aku punya, macam tu. Sampai satu tahap kita dah tak ingat dah kita punya emas tu ada berapa, melainkan kita nak kira untuk zakat tu nanti. Sebabnya kita beli, fokus kita tabung, masuk tabung. Macam masa dapat duit kan, masuk tabung, dapat duit masuk tabung. Sampai satu tahap tabung dah penuh, baru kita kira. Sama konsep. Account Gap pun macam tu. Kita masuk 100, kita tak ingat. Nak siapa yang guna auto debit. Dekat Public Gold kita ada kemudahan auto debit. So bila kita guna auto debit, kita dah tak ingat dah. Kita dah tahu, okay, Public Gold akan potong duit daripada account, tarikh sekian-sekian, masuk auto debit. Lepas tu nanti kita pergi check kat statement, okay, duit gram dah masuk. Macam tu. Itu je. Lepas tu kita dah tak calculate dah. Taklah beri calculate, just kita nampak okay ada gram emas, okay keluar, ada gram emas withdraw. Itu yang kita buat. Banyaknya orang macam tu lah. Ada emas withdraw. Sebab dekat Public Gold kita memang encourage semua orang keluarkan physical emas dalam gap tu. Memang kita sediakan kemudahan account Gap untuk sesiapa yang takut nak simpan sendiri. Cuma make sure kita keluarkan juga sebahagiannya supaya kita ada feeling untuk kita simpan emas sendiri, dan lagi satu kita punya kekayaan kekal bersama kita lah. Sebabnya bila kita ada harta ni, sebaiknya dalam kawalan kita lah. Justru siapa yang ada emas dalam account Gap, cuba untuk keluarkan fizikalnya. Cuba juga walaupun 1 gram, cuba juga ambil peluang untuk rasai jugalah. Kalau takut nak simpan sendiri, simpan je 1 gram pun okey.
Sebab nanti supaya kita tak ada syakwah sangka dengan public gold, ada emas ke? Macam tu lah. Kan? So untuk mengelakkan ada feeling tu, kita keluarkan, withdrawkan kita punya gram emas tu walaupun 1 gram. Kalau perasan public gold pun ada banyak sangat design dekat dalam bahagian withdraw tu. Itu adalah untuk encourage kita keluarkan physical item dia. Okay? Baik, seterusnya, hilang rasa berduit. Satu perkara lagi yang saya rasa apabila simpan emas ialah rasa tidak berduit. Walaupun berduit tu penting, tapi rasa berduit tu lebih berbahaya. Lagi teruk ialah orang yang tak berduit tapi rasa berduit. Dia selalu fikir untuk berbelanja. Bahkan dia mungkin berbelanja lebih daripada kemampuan sebenar dengan cara membuat hutang. Bagi yang memang berduit dan rasa berduit pula, duit-duit simpanannya akan cepat bocor. Simpan bocor. Kekayaan susah untuk bertambah, apatah lagi berkembang. Apabila saya menjadikan emas sebagai simpanan, saya rasa tidak berduit. Walaupun pada hakikatnya, kalau dijual semua emas tu, nilai duit yang saya dapat agak besar jumlahnya. Apa yang bagusnya, apabila rasa tak berduit, ialah saya tak terfikir hendak beli itu dan ini kerana tak ada duit dalam buku akaun. Saya cuma ada emas dan tunai yang cukup-cukup untuk kecemasan. Jadi kekayaan itu akan bertahan lebih lama berbanding membiarkannya tersimpan dalam akaun bank. Yang ni pun yang tu saya pun mengalami juga perasaan yang sama. Memang bila ada emas kita memang rasa tak ada duit. Asyik macam losernya aku tak berduit kan. Sebab dengan lagi pula kan, sekarang kan zaman cashless kan. Duit dalam akaun pula, dalam dekat tangan memang jarang ada. Pengalaman saya baru ni pergi Terengganu, memang tak keluarkan cash. Sebabnya hidup saya memang dengan e-wallet ataupun debit card kan. Ingat e-wallet ataupun debit card. So kalau nak belanja pakailah antara dua medium tu. Tapi hari tu pergi isi minyak, kena e-wallet tak boleh guna. Dia macam tak berduitnya aku, macam tu lah ibaratnya. So sama juga konsep dengan emas tu macam tu. Bila kita dah simpan emas, kita akan rasa kita tak berduit. Tapi sebenarnya emas kita tu adalah duit. Untuk satu dinar ni kan, nampak besar ni je. Kalau ikut duit shilling kita, macam duit 5 sen, duit 10 sen je. Tapi nilai dia sebenar 1,300 tau. Lebih kurang lah 1,300. Tapi besar ni je. Okay? Itulah bagusnya bila ada emas. Kalau kira dekat sini, aku cakap, kalau ada duit kertas tu bolehlah tayang macam orang-orang forex tu kan. Geng-geng forex tayang duit tu kan. Tapi sebabkan emas, benda tu tak nampak. Orang tak tahu value gram emas tu sendiri. Okay, so kita bukan tak tahu, tapi genyah nak kena fikir, nak kena tukar 1 gram kali ni dapat ni, lambat. Okay, lambat. Jadinya itulah menyebabkan kita punya simpanan kekal. Okay, strategi 1 gram 1 bulan. Bagi sesiapa yang hendak menyimpan emas sebagai forgotten saving, antara cara yang berkesan ialah mulakan dahulu dengan 1 gram 1 bulan. Disiplinkan yang itu sahaja dahulu dan jangan bercita-cita terlalu tinggi. Simpan sedikit-sedikit tetapi berterusan adalah lebih baik berbanding beli banyak dan terus berhenti. Ini kerana perkara paling penting dalam menyimpan ialah memupuk tabiat dan disiplin, bukan jumlahnya. Tabiat yang betul akan memberikan impak yang besar dalam jangka panjang. Walaupun cuma 1 gram 1 bulan, nanti sedar-sedar setahun sudah ada 12 gram. Apa yang saya buat ialah apabila dapat saja duit gaji atau apa saja pembayaran, saya akan beli emas 1 gram. Saya anggap itu sebagai simpanan yang dilupakan. Simpan dan terus lupakan. Selebihnya boleh disimpan dalam instrumen keuangan yang lain seperti tabung haji, ASB atau saham amanah kalau mahu. Okay.
Yang ni strategi ni sangat sesuai untuk semua orang. Strategi 1 gram 1 bulan. Bila kita dapat gaji, benda pertama kita buat adalah kita paksa untuk buat simpanan dahulu. Selebihnya baru kita bayar komitmen kita lah. Sebab kalau kita kira dulu kan, contoh lah kita dapat gaji, kita duk kira dulu. Ini kena bayar ni, kena bayar ni, kena bayar ni, kena bayar ni. Oh, tak ada simpanan. Bila kita buat macam tu, kita susah nak bertambah kita punya keuangan, kita punya simpanan. Jadi cara yang terbaik kita sebab orang cakap simpan pun habis, tak simpan pun habis. So lebih baik kita simpan. Sebab bila kita simpan kita tahu akan habis juga. Jadinya perkara terbaik kita dapat gaji, kita asingkan dulu siap-siap, simpan dulu 10% jadi emas. Selebihnya tu kita nak bayar hutang ke, kita nak bayar komitmen ke, kita nak belanja ke, terpulang. Okay, so bagi yang dah dah kahwin, dah ada tanggungan, so 10% itu sudah memadai untuk simpanan. Tapi kalau yang bujang, go for 30-50. 30%, 50% buat je simpanan. Sebab kita tak ada komitmen yang besar lagi. Tak ada komitmen yang besar. Tapi saya tak pastilah kalau ada yang kena tanggung family ke macam mana ke kan. Tapi bagi saya kalau yang bujang ni masih lagi mampulah. Sebab kita bercakap dalam wavelength yang sama kan. So sebagai seorang yang bujang, 30%, 50% kita simpan itu sangat mudah untuk kita sebab kita tak ada komitmen besar. Melainkan kita dah buat kesilapan keuangan dengan lebih awal. Dengan kata lain, kita beli rumah rumah impian yang salah. Rumah impian yang salah. So kita terpaksa menanggung 30-40 tahun. Mungkin kita dah buat kesalahan-kesalahan tu. So kalau dah terbuat, tak boleh nak buat apa. So tapi kena fokus juga untuk simpan 10% minimum. Okay. Baik, seterusnya kelebihan simpan 1 gram 1 bulan. Apa yang saya perhatikan, kelebihan simpan emas 1 gram 1 bulan secara berdisiplin antaranya, 1, ia akan jadi simpanan paksa. Simpanan yang berkesan mesti dipaksa, tak boleh tunggu duit hujung bulan. Dapat gaji, paksa diri beli 1 gram melalui akaun emas yang boleh keluarkan emas fizikal, selebihnya terpulanglah hendak simpan di mana. Kalau tunggu duit lebihan hujung bulan baru nak menyimpan, alamatnya sampai bila-bila tak akan mampu. Ia akan jadi simpanan yang kedua, kelebihan simpan 1 gram 1 bulan. Yang kedua, ia akan jadi simpanan untuk dilupakan. Menyimpan emas tak seperti menyimpan duit. Kita tak akan sesekali panjang akal untuk berbelanja sebab nombor telah pun hilang. Bahkan kita rasa hendak kumpul lagi dan lagi kerana keseronokan kita dengan emas. Kerana keseronokan kita dengan emas ialah dengan mengumpulnya. Sedar-sedar setahun sudah ada 12 gram. Yang ketiga, penyimpan emas yang membeli secara berkala tidak akan pernah kecewa dengan harga emas sebab mereka telah pun dapat harga purata. Kalau beli 3 peringkat contoh, harga 170, 180 dan 190 segram, maka kos purata hanyalah 180. Harga emas naik kita seronok, harga turun lagi seronok kan. Okay. So dalam simpanan ni benda yang kita kena buat, kena ada 2. Simpan, paksa. Kena simpan, kena paksa, lupa. Kedua. Dalam